Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, yang membincangkan tentang darah wanita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siri yang ke-11, anjuran Jabatan Mufti Negeri Kerajaan Negeri Sembilang. Jazakumullah wa anna khaira. Baik. Kita muka surat 41. Bukan. Okey, kita muka surat 43. Al-mabhathul awal fi ta'rifil mustahadah wa ihtiyatiha. Maksudnya perbahasan yang pertama pada membincangkan tentang ta'rif, definisi al-mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, wa ihtiyatiha, dan membincangkan tentang ihtiyat, langkah berhati-hati yang perlu diambil oleh perempuan mustahadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya al-istihadatu hiya ad-damul waqi'u fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas fayashmalu ma tarahu as-saghirah. Maksudnya istihadah ialah darah. Istihadah adalah darah al-waqi' yang berlaku ataupun yang terjadi fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas, pada selain daripada hari haid dan selain daripada hari nifas. Jadi istihadah ni adalah darah yang keluar pada bukan hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas dikirakan sebagai darah istihadah. Maka dikatanya fayashmalu ma tarahu as-saghirah, maka merangkumilah darah istihadah ini darah yang dilihat oleh kanak-kanak yang kecil. Di as-saghirah, maksud as-saghirah di sini adalah kanak-kanak yang belum berusia 9 tahun. Maksudnya kanak-kanak tu baru umur 7 tahun ataupun 8 tahun, tiba-tiba dia mendapati ada darah keluar daripada kemaluan dia, maka darah tersebut juga dinamakan sebagai
darah mustahadah. Kerana dia masuk dalam ta'rif ad-damu al-waqi'u fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu makna istihadah. Wa hiya la tamna'u as-shaum was-salata wa ghayrahuma mimma yahrumu bil haid. Iaitu darah istihadah dia tidak menghalang puasa. Darah istihadah dia tidak menghalang puasa, dengan maksud perempuan yang datang darah istihadah wajib kepada dia sembahyang, wajib kepada dia puasa. Jadi bermakna hukum istihadah dia tidak sama dengan hukum darah haid dan tidak sama hukum darah nifas pada sudut sembahyang dan puasa. Maksudnya darah haid dan darah nifas ia menggugurkan kewajipan sembahyang, tetapi darah istihadah dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang dan kewajipan puasa. Itu maksud wahiyya la tamna'us shauma was-salah wa ghayrahuma, dan selain daripada sembahyang dan puasa. Wa ghayrahuma wa ghairas shaum was-salah. Apakah selain daripada puasa dan sembahyang? Mimma yahrumu bil haid, perkara-perkara yang haram dengan sebab haid. Kita di sana ada 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Maka setiap perkara yang diharamkan dengan sebab haid, dengan sebab nifas, sebenarnya ia tidak diharamkan ataupun tidak dihalang kepada perempuan yang datang darah istihadah. Okey. Jadi perempuan yang datang dari darah istihadah dia dihukumkan sebagai seorang perempuan yang suci. Dihukumkan sebagai seorang perempuan yang suci. Katanya fayajuzu wat'uha, maka harus mewatikannya, bersetubuh dengannya dengan perempuan mustahadah. Jadi perempuan yang keluar darah istihadah boleh halal suami dia bersetubuh dengan dia. Maksudnya kalaulah perempuan yang datang darah haid, datang darah nifas, haram suami dia bersetubuh dengan dia. Tetapi darah istihadah tidak haram suami dia bersetubuh dengan dia. Kerana darah istihadah dia bukan haid, bukan nifas. Perempuan yang keluar darah istihadah dikirakan sebagai seorang perempuan yang suci. Maka boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabiyat yang keluar darah istihadah. Ada beberapa orang sahabiyat dia keluar darah istihadah. Antaranya adalah Ummu Habibah. Antaranya adalah Hamnah. Itu di antara sahabiyat yang keluar darah istihadah. Ketika mana mereka keluar darah istihadah, suami mereka menyetubuhi mereka. Ummu Habibah suami dia adalah Abdul Rahman bin Auf. Hamnah suami dia adalah Ubaidah bin Talhah bin Ubaidillah rasanya. Lupa nama yang lebih tepat. Tapi nak ceritanya suami dia bersetubuh dengan dia ketika dia datang darah istihadah. Okey, Abi. Fayajuzu wat'uha wa in kana damuha jariyan min ghairi karahah. Walaupun darah dia sedang mengalir keluar atau jarian sedang keluar, sedang mengalir keluar, tetap harus suami dia bersetubuh dengan dia. Min ghairi karahah, tanpa ghairi karahah, tanpa makruh. Harus tanpa makruh. Baik. Katanya wal mustahadatu hiyal mar'atu fataghsilu farjaha in aradathu wa illa ista'malatil hajj wa illa ista'malatil ahjar wa yakunu dhalika qabla al-wudu'i wat tayammum. Okey. Wal mustahadah, perempuan mustahadah. Hiyal mar'ah. Di al mustahadah adalah perempuan. Istihadah adalah darah. Okey. Kita ada mustahadah dan kita ada istihadah. Istihadah maksudnya darah. Manakala mustahadah makna dia adalah perempuan yang keluar darah istihadah. Okey. Dia ada perbezaan di antara istihadah dengan mustahadah. Istihadah maksudnya darah. Mustahadah adalah perempuan yang keluar darah istihadah. Sebab tu dah dikatakan wal mustahadatu hiyal mar'atu. Perempuan mustahadah adalah al mustahadah adalah perempuan.
Al-mustahadah yal mar'ah. Jadi perempuan yang ada padanya darah istihadah. Okey. Jadi kita dapat buat perbezaan lah antara istihadah dengan mustahadah. Perempuan mustahadah, apa yang langkah-langkah yang perlu dia kena buat? Ini dipanggil ihtiyat. Apakah langkah-langkah yang perlu dia kena buat? Fataghsilu farjaha. Maka membasuhlah ia akan kemaluannya. Basuh-basuh dengan air. Jadi perempuan mustahadah, darah yang keluar saat itu najis. Oleh kerana darah saat itu keluar daripada dubur, daripada kubul, daripada farak dia, maka wajib dia beristinja. Itu nak khabar kita lah, wajib dia kena beristinja sebelum daripada dia semayang. Alat yang digunakan untuk beristinja dua. Yang pertamanya air, yang keduanya batu ataupun seumpama batu. Jadi perempuan mustahadah dia boleh beristinja dengan air dan boleh dia istinja dengan batu. Itu maksud fataghsilu farjaha in aradathu. Maka perempuan mustahadah dia basuh faraknya. Maksudnya bilma, dengan air. In aradathu, jika dia berkehendak untuk membasuh farak dengan air. Kalau dia nak basuh farak dengan air, okey, basuh dengan air. Sebab darah tu najis, wajib dia kena istinja. Wa illa, dan jika tidak, kalau dia tak ambuh, wa illa ay wa illam turidhu. Kalau sekiranya dia tidak berkehendak untuk membasuh farak dengan air, ista'malatil ahjar. Boleh dia guna batu sebagai pengganti kepada air. Ni orang yang belajar dalam bab istinja dia akan fahamlah. Orang yang belajar bab istinja. Jadi kita sebut secara ringkas, istinja ni maksud benda istinja. Kita kalau dalam kitab fiqh kita akan belajar bab istinja. Istinja ni adalah kita menghilangkan perkara yang najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Jadi oleh kerana darah istihadah tu adalah najis, dia keluar daripada kubul perempuan, maka wajib perempuan beristinja daripada darah tersebut. Alat yang boleh digunakan untuk beristinja dua. Yang pertamanya air, yang keduanya adalah batu dan seumpama batu. Jadi perempuan yang keluar darah istihadah boleh diistinja dengan air dan boleh diistinja dengan tisu. Maksudnya dia malah guna air. Nak ambil tisu lak je, dia lak. Tapi kena istinja sebanyak 3 kali. Sebab sekurang-kurang istinja mesti dengan 3 kali. Dia ada syarat-syarat istinja. Itu kita kena tengok dalam kitab fiqh. Antara syarat istinja mesti kena 3 kali. Yang keduanya mesti terjadinya inqa' ataupun bersih. Kalau masih lagi ada darah, walaupun lak 3 kali dah, maka kena tambah lagi sapu sampai ke hilang darah. Okey. Itu kita kena belajar dalam kitab fiqh. Cuma kita kabur sepintas lalu saja. Baik, wa yakunu dhalika qabla al-wudu'i wat-tayammum, dan adalah demikian itu sebelum daripada wudu' dan sebelum daripada tayammum. Mesti perkara tersebut kena buat sebelum daripada berwudu', sebelum daripada tayammum. Okey, basuh dulu, istinja dulu, barulah berwudu', barulah bertayammum. Okey, lepas daripada dia beristinja, benda yang perlu dia kena buat, wa tahshuhu biqutnatin aw nahwiha, dan mengisi perempuan mustahadah dia akan faraknya biqutnah, isi dengan kapas, wa nahwiha, dan au nahwiha atau seumpama kapas. Jadi perempuan tersebut dia kena letak kapas, dia ambil kapas, dia letak dalam kemaluan dia untuk mengelak daripada ataupun untuk menghalang darah keluar ataupun untuk mengurang darah keluar. Dia dua, sama ada untuk menghalang darah keluar ataupun mengurangkan darah keluar. Dia kadang-kadang tidak darah banyak sangat tetap keluar juga. Okey, tu dipanggil dia. Tu dapat mengurangkan darah yang keluar. Kadang-kadang darah tak banyak mana, apabila dia letak kapas, cakap Terengganu kata disumbat kapas, maka ketika tu darah tak keluar. Okey, tu dipanggil dia menghalang darah keluar. Dia dua. Tujuan untuk menghalang darah keluar ataupun mengurang darah yang keluar. Baik. Lepas tu fa inin qata'a damuha, maka jika berhenti oleh darahnya, darah istihadah itulah, lam yalzam hatta ta'sib, tidak wajib perempuan tersebut balut. Kalau letak kapas, okey, darah saat ni tu berhenti dah, maksudnya dah keluar dah darah, maka tidak wajib dia balut. Wa illa lazimaha, dan jika tidak, maksudnya darah masih lagi keluar, walaupun tak kapas masih lagi keluar banyak sangat darah, ketika tu lazimha, wajib dia kena balut.
Jadi tidak memada hanya semata-mata letak kapas, bahkan mesti kena balut pula lagi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang keluar darah istihadah adalah perempuan yang diuji dengan ujian yang besarlah. Kita kata ujian yang besarlah. Sebab dia perlu kena buat beberapa perkara sebelum daripada dia sembahyang, tidak sama dengan apa hak yang perlu dibuat oleh orang yang tidak ada darah istihadah. Jadi ada orang yang mempunyai darah istihadah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hak yang perlu dia buat? Yang pertamanya dia kena istinja. Lepas daripada dia istinja, dia kena letak kapas kalau sekiranya darah keluar. Dia letak kapas. Tujuan letak kapas adalah untuk menghalang darah keluar ataupun untuk mengurangkan darah keluar. Tetapi kalau masih lagi ada darah, maka dia kena letak pula sehelai lagi kain yang dinamakan sebagai pembalut. Itu maksud dia. Kalau benda letak kapas, darah dah keluar dah, berhenti dah darah, maka ketika tu tidak perlu dia membalut kemaluan tersebut dengan kain yang lain. Okey, wa illa lazimaha, dan jika tidak begitu maka wajib dia membalut tempat tersebut. Bagaimana cara membalut? Bi an tashudda khirqatan katikah. Ni dia ajar cara dulu. Berbeza dengan cara kita. Cara kita ni banyaklah. Cara kita banyak, kita pakai, perempuan boleh pakai spender, lepas tu letak model. Okey, selesai dah. Zaman kita mudah je. Banyak-banyaklah. Cara zaman kita, ni zaman dulu. Zaman dulu ada sama dengan zaman kita. Bi an tashudda khirqatan katikah. Seperti perempuan saat ni tu tashudda maksudnya dia mengikat. Khirqatan secebis kain. Okey, dia ambil perca kain, sepotong kain, dia ambil, lepas tu diikat katikah seperti tali pinggang. Okey, dia ambil kain, dia buat macam tali pinggang. Diikat diikat mana? Biwastiha, di tengahnya. Maksudnya di tengah ni, di pinggang dia. Ikat di pinggang dia. Lepas tu watatalajjam. Lepas tu dia balut. Bi ukhra, maksudnya bi khirqatin ukhra, dengan secebis kain yang lain. Mashquqatit tarafain, yang dibelah dua tepi. Maksudnya kan sehelai kain. Okey, kita ada sehelai kain. Contoh ni sehelai kain. Contoh. Okey, dia pun belah sini, belah sini. Belah sini tu dipanggil mashquqah at-tarafain. Lepas tu dia buat lagu mana? Taj'alu ihdahuma quddamaha. Dia jadikan salah satu daripada, okey, ni sebelah ni dia letak bahagian depan, hak ni letak bahagian belakang. Macam cawak gitu. Buat macam cawak. Lepas tu watashudduhuma, dan diikatkan keduanya bitilkal khirqah, dengan cebisan kain hak yang dibuat buat macam tali pinggang. Dia buat macam tali pinggang, hak yang dia lipat, diikat hak depan, ikat sini, hak belakang ikat sana. Itu maksudnya. Itu cara hak yang perlu dia buat. Cuma zaman kita kata tidak perlu kita buat gini. Zaman kita banyak cara. Ni dia royak cara untuk mudah je. Kadang-kadang orang puang ni khabar buat gini, dia tanya sesa. Royak sesa lah. Dia ada orang manusia tidak sama kan. Manusia dia tidak sama. Ada orang dia kena khabar satu persatu baru dia faham. Kalau khabar kasar gitu tidak faham. Biasa orang puang gitulah. Biasa orang puang, bukan nak kata orang puang. Biar kata pun tak ada masalah pun. Baik. Jadi dia ajar sesa. Tapi zaman kita tak semestilah buat gini. Illa idza ta'azzat bil hashwi awil asb. Melainkan apabila perempuan saat ni tu ta'azzat, menderita ataupun sakit, rasa pedih, terganggu, bil hashwi, dengan sebab letak kapas, awil asb ataupun ikat. Mereka perempuan saat ni tu kalau letak kapas, Allah, sakit ke, pedih ke, atau tak selesa ke, okey, ketika tu tidak wajib perempuan letak kapas. Sama juga kalau tidak selesa ataupun sakit, menderita sakit, kalau dia ikat, maka tidak perlu diikat. Tapi ikat tak rasanya, kalau buat makan macam pakai spender tu tak ada masalah. Cuma masalah letak kapas itulah. Bukan semua orang yang mampu untuk letak kapas dalam kemaluan dia. Ketika tu fala yalzamuha, maka tidak wajib
Okey, Puang Rahayu kata, ada je sekarang Ustaz, pek yang jenis guna tali ikat kat pinggang, tak perlu seluar. Wallahu alam. Okey, kalau gitu pakai waktu je lah. Okey, katanya, fala yalzamuha, maka tidak wajib dia meletakkan kapas tersebut. Tidak wajib dia meletakkan kapas, tidak wajib dia ikat. Wa in kanat shaimatan, dan jika adalah perempuan tu sedang berpuasa, fayajibu 'alaiha an tatrukal hashwa naharan. Wajib atasnya kena tinggal meletakkan kapas, maksudnya dia tidak meletakkan kapas dalam kemaluan dia pada siang hari. Sebab dia muhafazatan 'ala shaum, kerana nak jaga puasa dia. Sebab memasukkan sesuatu dalam kemaluan, ia membatalkan puasa. Tapi pada siang hari lah, kalau dia nak sembahyang pada malam hari, maghrib, isyak, atau subuh, maghrib dengan isyak, mesti kena letak kapas. Sebab malam hari kita tak puasa. Orang puan tak puasa malam hari. Dia puasa pada siang hari sahaja. Baik. Jadi kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesimpulan, apa yang perlu dibuat oleh perempuan ini? Yang pertamanya, kena beristinja. Beristinja boleh beristinja dengan air, dan dia boleh beristinja dengan batu, tisu dan seumpamanya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang pertama. Yang keduanya, dia kena letakkan kapas di dalam kemaluan dia. Letakkan kapas dengan dua syarat. Wajib letak kapas, dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak menyakiti. Tidak pedih. Kalau pedih, maka tidak wajib letak kapas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka tidak wajib juga letak kapas. Okey. Kalau letak kapas saat itu dapat dah menghalang darah keluar, maka sudah memadai. Tapi kalau masih lagi tidak dapat menghalang darah keluar, masih lagi ada darah keluar, maka perlu dia kena baluk pula. Baluk tu tak kira lah macam lagu mana. Baluk. Nak buat lagu mana. Zaman kita mudah lah. Kita kata zaman kita mudah pakai modeh ke, pakai hak yang biasanya pek hak yang digunakan lepas bersalin, sebagaimana Puang Rahayu binti Muhammad Yusof Kaboni guna pek hak yang digunakan lepas daripada bersalin keluar darah nifas tu kan. Ikutlah buat lagu mana pun. Baik. Jadi kena ingat, wajib dia letak kapas, wajib dia ikat dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Kalau dia puasa tidak wajib. Tidak wajib pada siang hari lah, wajib pada malam hari. Okey, habis. Wa yajibu an yakuna hadha kulluhu qabla al-wudu. Dan wajib bahawa kesemua ini sebelum daripada wudu. Jadi kena buat benda tu dulu, basuh dulu ataupun istinja dulu. Basuh dulu ataupun istinja dulu sebelum daripada dia berwudu. Lepas tu dia letak kapas dulu. Lepas tu baluk dulu, kalau wajib baluk. Lepas tu barulah dia berwudu. Kebetulan nyamuk ramai. Orang Terengganu kata nyamuk ramai. Nyamuk banyak. Jadi duk cara gambar nyamuk je. Baik. Perkara ini perlu dilakukan sebelum daripada berwudu. Kama taqaddamatil isyaratu ilaihi qariba, sebagaimana hak khabar dah sebelum daripada ni, baru saat ni khabar. Thumma tatawaddau ba'dahu mubasharatan wujuba. Kemudian hendaklah dia berwudu selepas daripadanya mubasharatan, segera. Wujuban, wajib dia kena segera berwudu. Maksudnya dia tidak boleh lambat-lambat, tak boleh tangguh-tangguh, mesti kena berwudu selalu. Itu maksud dia. Lepas daripada dia melakukan perkara tersebut, wajib dia kena berwudu selalu. Tidak boleh dia tangguh-tangguh. Fala yajuzu laha ta'khirul wudu. Tidak harus bagi perempuan itu melewatkan wudu. Anhu, daripadanya, daripada perkara tersebut. Daripada istinja, daripada letakkan kapas, daripada baluk. Okey, nanti soalan kita akan jawab lepas daripada ni. Nanti insya-Allah soalan kita akan jawab lepas daripada ni. Kama la yajuzu laha ta'khirul hashwi 'anil istinja, sebagaimana tidak harus bagi perempuan itu melewatkan letak kapas daripada istinja. Lepas istinja kena letak kapas lalu. Wal 'asbi 'anil hashwi, lepas letak kapas kena baluk lalu. Tidak harus melewatkan baluk dari selepas daripada letak kapas.
Maksudnya perkara tersebut kena mualak lah. Kena bersegera. Kena bersegera. Okey, itu maksud dia. Kena buat selalu. Tidak boleh tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Baik. Wala budda an yakuna wudu'uha waqta as-salah. Mesti wuduk dia saat itu dilakukan dalam waktu sembahyang. Wuduk dia mesti dilakukan dalam waktu sembahyang. Kerana li'annahu taharatu daruratin. Kerana sesungguhnya wuduk bagi perempuan tersebut dikirakan taharah darurah. Apabila dia adalah taharah darurah, maka tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu. Kewajipan sembahyang kepada seseorang setelah daripada masuk waktu. Maka oleh kerana taharah dia adalah taharah darurah, maka tidak ada darurah bagi dia sebelum daripada masuk waktu. Sebab itulah mesti dia kena sembahyang, mesti dia kena berwuduk setelah daripada masuk waktu. Bukan setakat berwuduk semua sekali saat itu, kena buat setelah daripada masuk waktu. Kat tayamum, seperti tayamum. Samalah dengan tayamum. Tayamum mesti kena buat selepas daripada masuk waktu sembahyang. Wa tajibu fihi al-muwalatu, dan wajib padanya muwala', mesti kena muwala' pada wuduk. Dia pada asalnya berwuduk tidak wajib muwala' pada asalnya. Jadi boleh kita basuh muka, lepas tu duduk sekejap lama 10 minit, baru kita basuh tangan, duduk 10 minit, kita sapu balik, boleh. Sebab muwala' pada wuduk, hukum dia adalah sunnah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun, bagi daimul hadath, bagi perempuan yang berkekalang hadath, sama juga bagi lelaki yang berkekalang hadath, wajib kena muwala'. Tidak boleh dia melambat-lambatkan di antara satu rukun ataupun satu basuhan dengan satu basuhan yang lain. Thumma tubadiru, kemudian bersegeralah ia ba'dal wudu' bis salati. Dengan sembahyang, lepas daripada berwuduk kena sembahyang lalu. Sebab dia kena segera taqlilan lil hadath, kerana nak mengsedikitkan hadath. Sebab hadath duk tubik semua. Jadi kalau dia sembahyang lalu kurang sikit hadath, kalau dia lambatkan sembahyang semakin banyak. Jadi benda yang dimaafkan, maka dimaafkan dengan kadar yang diperlukan sahaja. Dia panggil dia ma ubiha lid darurati tuqaddaru biqadriha. Maksudnya yuqaddaru biqadriha, maksudnya perkara yang diharuskan kerana darurah dikadarkan dengan kadarnya sahaja, tidak boleh lebih daripada kadarnya. Sebab itulah dia kena segera sembahyang untuk mengelak daripada banyak hadas, banyak najis yang perlu dia kena tanggung, padahal sebenarnya dia boleh mengurangkan perkara tersebut. Fala yajuzu laha ta'khiruha illa li maslahati shalah. Maka tidak harus baginya melewatkan sembahyang melainkan untuk masalah sembahyang. Okey, kalau dia lewat kerana untuk masalah sembahyang tak ada masalah. Contoh kasatri auratin, seperti menutup aurat. Okey, itu tak ada masalah. Sebab itu adalah masalah sembahyang. Wa intidhari jama'atin masyru'atin laha, dan menanti jemaah yang disyariatkan baginya. Jadi jemaah yang dituntut dia buat, maka ketika tu kalau dia menanti tak ada masalah, kerana ia termasuk dalam masalah sembahyang. Wa ijabati muadzin, dan menjawab azan. Menjawab muadzin, orang yang melaungkan azan. Wa iqamatin, dan menjawab iqamah, ataupun dia beriqamah sebelum daripada sembahyang, dia melaungkan iqamah, sunat kan iqamah sebelum daripada sembahyang. Baik, hak tu dia tidak menafikan segera. Maksudnya kalau begitu lambat sikit kerana masalah sembahyang, ia tidak memutuskan mualak. Maksudnya tetap sah sembahyang dia, tetap sah wuduk dia, tetap sah ihtiyat dia. Okey, habis. Katanya fa in akharat li ghairi maslahati shalah, maka jika dia melewatkan sembahyang bukan kerana masalah sembahyang, contoh ke aklin, dia makan dulu lepas daripada berwuduk, makan dulu baru sembahyang, ataupun wasyurbi, minum dulu baru sembahyang, ketika tu darra, memberi mudarat. Maksud dia memberi mudarat, fa yabtulu tuhruha, maka batal oleh bersucinya tadi tu, wuduk dia batal. Wa tajibu i'adatuha, dan wajib mengulanginya, mengulangi tuhriha. Wa i'adatul ihtiyat, dan wajib kena mengulangi ihtiyat. Ihtiyat tu langkah berhati-hati tadi. Kena istinja semula, kena letak kapas semula, kena baluk semula, kena buat semula belaka. Baik, itu maksud dia. Seterusnya katanya wa yajibul wudu'u likulli fardhin walau nadhra. Wajib berwuduk untuk setiap fardu. Setiap fardu wajib berwuduk. Dia wuduk daimul hadath hanya boleh digunakan satu wuduk satu fardu. Manakala sembahyang sunat tak kira dah banyak mana boleh. Dia hanya boleh buat satu wuduk, hanya satu fardu sahaja. Walau nadhran, walaupun fardu itu fardu nazar. Maksudnya dia bernazar untuk sembahyang.
Pada asalnya tak wajib pun dia sembahyang, tapi dia bernazar untuk sembahyang. Maka ketika tu dia kena ambil wudu untuk melakukan sembahyang hak yang dia nazar saat ni. Baik, kalau dia nazar 2-3 kali sembahyang, maka setiap kali mesti dia kena mengambil wudu. Tapi walau nadhran ni dia buat mari dengan law, dia panggil kalau dalam istilah ilmu tata bahasa Arab dia panggil law lil ghayah. Biasanya penggunaan law lil ghayah oleh ulama fiqh memberi isyarat bahawa permasalahan ini ada khilaf. Maksudnya di sana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya kalau sembahyang tu sembahyang wajib kerana nazar, maka tidak menjadi masalah satu wudu dengan beberapa sembahyang. Baik, okey, itu maksud dia. Seterusnya kata dia wa tajdidul isabah, dan wajib juga membaharukan isabah pembalut. Pembalut saat ni tu kena buat semula. Untuk setiap sembahyang, setiap fardu kita kena buat semula. Wa illam tazal ammal mahalliha, walaupun pembalut saat itu masih lagi berada pada tempatnya. Maksudnya dia tidak beralih. Kalau beralih mungkin darah keluar apa semua sekali. Walaupun tidak beralih daripada tempat dia, masih lagi tetap pada tempat dia, tetap wajib dia kena membaharukan isabah. Baik. Wala zahara ad-dam bi jawanibiha, walaupun tidak zahir darah di tepi-tepinya pembalut. Darah tak ada pun di tepi dia, tetap kena tajdidkan balik. Namun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan kalaulah darah tidak ada pada tepi-tepinya dan dia tidak beralih tempat, maka ketika itu tidak wajib membaharukan isabah, cukup membaharukan wuduk sahaja. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu perbahasan yang pertama. Jadi hak yang dia cerita tadi sebenarnya bukan khusus bagi perempuan mustahadah. Bahkan benda hak yang dia cerita tadi itu adalah perkara hak yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang daimul hadath. Orang hak yang berkekalan hadath, contoh lelaki hak yang salisul baul, orang hak yang kecing dedah duk tubik semua air kecing, kena buat perkara yang sama. Dia kena istinja, lepas daripada istinja dia pun kena baluk, lepas daripada dia baluk untuk mengurangkan air kecing ataupun untuk mendahang air kecing keluar. Kalau boleh dia letak kapas dalam lubang keluar air kecing tu, dia letak kapas. Melainkan kalau sakit, dia tidak mampu untuk tanggung ataupun pedih, maka tidak wajib dia letak kapas pada tempat tersebut. Lepas daripada tu dia baluk, lepas daripada baluk dia kena berwuduk dalam waktu sembahyang, lepas daripada tu dia kena sembahyang selalu. Jangan melewatkan sembahyang melainkan kerana maslahah sembahyang. Kalau dia melewatkan bukan kerana maslahah sembahyang, maka batal tuhur dia, batal ihtiyat dia, maka dia kena buat semula. Jadi bermakna hak yang kita cerita saat ni bukan khusus bagi perempuan mustahadah, bahkan sama juga dengan orang-orang yang daimul hadath. Maksudnya orang hak yang daimul hadath mesti kena buat perkara yang sama. Okey, habis. Al-mabahathu tsani, perbahasan yang kedua, fi inqita'i damil mustahadati ba'da al-wudu'i wa qabla as-salah. Pada membincangkan tentang berhenti darah perempuan istihadah selepas daripada berwuduk dan sebelum daripada sembahyang. Okey, perempuan datang darah istihadah. Tiba-tiba darah dia berhenti. Maka apabila darah dia berhenti, maka apa yang perlu dia kena buat? Adakah boleh dia sembahyang dengan wuduk tersebut ataupun perlu dia kena ambil wuduk semula? Nanti kita akan tengok perbincangan dia. Katanya idzan qata'ah damul mustahadati ba'da al-wudu, apabila berhenti darah perempuan yang istihadah selepas daripada berwuduk, wa qabla salah, dan sebelum daripada sembahyang. Selepas daripada berwuduk, sebelum daripada sembahyang, darah dia berhenti. Dia berbeza kalau darah berhenti sebelum daripada berwuduk, atau masalah lain. Hak ni darah berhenti setelah daripada dia berwuduk. Maksudnya ketika dia berwuduk masih lagi ada darah. Lepas daripada berwuduk darah berhenti, dan sebelum daripada dia sembahyang. Berbeza dengan kalau dia saat ni tu lepas daripada sembahyang barulah darah berhenti. Okey, hak tu masalah lain. Au fi athnaihi, ataupun pada tengah wuduk. Ketika wuduk, bukan lepas daripada wuduk, ketika sedang berwuduk, permulaan wuduk darah masih lagi ada, tengah wuduk darah tak ada dah. Okey. Au athnaiha, ataupun di tengah sembahyang. Permulaan sembahyang darah ada, tengah sembahyang darah tak ada. Dah nak tahu kan darah tak ada tengah sembahyang. Kita tidak boleh kita buat contoh ataupun kita buat contoh melainkan perempuan tu mengetahui darah dia berhenti dengan melalui rasa. Dia kita ni apabila sering berlaku benda yang sama, maka kita dapat membezakan sesuatu daripada sesuatu yang lain
Baik. Kalau kerap berlaku kepada kita sesuatu perkara, maka kita dapat beza di antara benda dengan benda yang lain. Maksudnya kalau kerap berlaku darah datang berhenti, datang berhenti, maka perempuan mempunyai ataupun perempuan dapat tahu dengan perasaan dia ketika darah berhenti dan darah keluar. Kita buat contoh begitu je lah. Sebab macam mana kita nak buat contoh tengah sembahyang, dia tahu darah berhenti. Kita kata melalui rasa lah. Begitu. Kalau mana boleh cek tengah sembahyang, nak cek mana tengah sembahyang batal sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila darah perempuan mustahadah berhenti selepas daripada berwudu, sebelum daripada sembahyang, ataupun pada tengah berwudu, ataupun pada tengah sembahyang, falaha halan. Maka bagi perempuan itu ada dua keadaan. Okey, kita tengok benda dua keadaan yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Yang pertama, ni al-halatul ula, keadaan yang pertama. Imma alla ta'tada qita'ahu wa 'audahu fayajibul wudu. Yang pertamanya tidak beradab, tidak menjadi kebiasaan berhentinya darah dan kembali semula. Maksudnya tidak menjadi kebiasaan darah berhenti dan balik, mari datang balik. Tidak menjadi kebiasaan darah berhenti dan datang semula. Baik. Mungkin kali pertama berlaku kepada perempuan ni tubik darah istihadah, maka tidak ada pedoman lagi bagi dia. Tiba-tiba darah berhenti. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, pernah dah berlaku darah istihadah sebelum daripada ni, ketika darah berhenti dia tidak datang balik. Itu maksud dia. Okey, yang pertama, tidak menjadi kebiasaan berhenti dan datang semula. Berhenti dan datang semula tidak menjadi kebiasaan. Dah yang kebiasaan, okey, mungkin kebiasaan dia berhenti terus. Ataupun ni kali pertama berlaku. Maksudnya belum lagi pernah dikeluar darah istihadah melainkan bulan ni. Tiba-tiba sekarang ni darah istihadah berhenti. Okey, bagi dua keadaan ni, fayajibul wudu, maka wajib dia kena berwudu. Mesti dia kena berwudu. Maksudnya apa yang dia buat tadi tak jadi dah. Batal dah. Okey, kita buat contoh untuk kita faham lebih jelas. Perempuan ni sebelum daripada ni tidak pernah pun berlaku darah melebihi 15 hari. Tidak pernah berlaku darah haid dia lebih daripada 15 hari. Tiba-tiba bulan ni darah haid dia lebih daripada 15 hari. Hari ke-16 masih lagi ada. Maka perempuan ni telah bercampur dalam tempoh tersebut antara istihadah dan haid dia. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah dia kena istinja, kena bersihkan darah istihadah sebelum daripada semayang ni. Lepas tu dia kena letakkan kapas, lepas tu dia kena baluk, lepas tu dia kena berwuduk dalam waktu sembahyang. Tiba-tiba, contoh ni pada hari yang ke-18, tiba-tiba lepas daripada dia buat, dia rasa darah dia berhenti dah. Okey, dia rasa darah dia berhenti, sedangkan dia belum lagi sembahyang. Apabila dia kali pertama berlaku keluar darah istihadah, jadi bermakna tidak pernah berlaku darah berhenti dan datang semula. Ketika ni wajib dia berwuduk. Maksudnya apa yang dia buat sebelum tu batal. Okey, batal. Perempuan yang sedang keluar darah istihadah, boleh dia sembahyang dalam keadaan darah keluar kerana darurah ataupun kerana keadaan dia begitu, dimaafkan untuk dia. Tetapi apabila tidak ada darah, maka tidak dimaafkan kepada dia perkara tersebut. Sebab itulah benda yang dia buat saat itu tidak boleh dia guna untuk sembahyang. Bukan mesti kena berwuduk dalam keadaan sempurna bersuci. Okey, itu maksud dia. Sebab itulah dia kata fayajibul wudu lihtimali syifa, kerana ihtimal ada kemungkinan syifa sembuh. Okey, kita buat contoh yang pertama. Contoh yang kedua, orang puang ni dia pernah dah datang darah istihadah sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni apabila darah istihadah berhenti, dia berhenti terus. Tak mari dah. Bulan depan pula. Okey, ni bulan ni hari ke-15, hari ke-16 masih lagi ada darah, 17, 18, 19. Tiba-tiba hari ke-19 berhenti darah. Hak lepas dah apabila berhenti, dia tak mari mula dah. Okey, maka pada hari ke-19 apabila darah tu berhenti, maka batal wuduk dia, wajib dia kena ambil wuduk semula kerana ihtimal syifa, kerana ihtimal sembuh dah. Wal aslu alla ya'ud, asalnya tidak kembali darah kerana
darah saat itu benda yang baru. Apabila berhenti, dia tidak kembali semula. Okey. Lepas daripada darah berhenti, untuk dua masalah yang kita cerita saat ni, dia ada kemungkinan darah datang balik, kemungkinan darah berhenti terus. Okey. Cuma darah datang balik ke darah berhenti terus, insya-Allah kita cuba bincang permasalahan ni pada hari Ahad ni, insya-Allah. Sebab untuk hari ni kita nak jawab soalan sekejap. Nanti kita akan jawab soalan dulu. Kita cuba jawab soalan dulu. Jadi hari ni kita dak baca panjang kita baca pendek je, kita dak baca banyak hari ni. Kita cuba nak jawab soalan sikit. Soalan-soalan yang diajukan oleh peserta-peserta yang mengikuti pengajian kitab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana hamba seorang hari ni, jadi hamba kena tengok sendiri soalan. Soalan daripada saudara Amir Hazwang. Jika darah istihadah dibimbangi atau meyakini akan mengotori masjid, adakah haram masuk masjid? Baik. Haram masuk masjid. Jika darah istihadah dibimbangi atau meyakini akan mengotori masjid, adakah haram masuk masjid? Dia perempuan mustahadah, dia tidak sama dengan perempuan haid dan perempuan nifas. Pada asalnya, hak yang tidak boleh berhenti dalam masjid adalah perempuan haid dan perempuan nifas. Perempuan istihadah dia boleh berhenti dalam masjid. Dia boleh berhenti dalam masjid. Tetapi dia boleh berhenti dalam masjid dengan syarat tidak bimbang mengotori masjid. Tapi kalau dia bimbang mengotori masjid dengan darah dia, maka ketika itu haram dia berhenti dalam masjid. Sama juga hukum lalu dalam masjid. Haram dia lalu dalam masjid kalau dia bimbang mengotori masjid dengan darah tersebut. Apatah lagi kalau yakin mengotori masjid. Di masalah ni bukan hanya khusus bagi perempuan yang keluar darah istihadah. Bahkan setiap orang yang mempunyai najis yang ada pada badan dia, kalau dia masuk dalam masjid menyebabkan akan mengotori masjid, maka haram dia masuk dalam masjid. Dia kerana mesti kena jaga masjid daripada najis-najis, daripada perkara-perkara yang dapat mengotori masjid. Okey, itu yang pertama. Soalan yang keduanya ada, okey, ni kita tu dah tadi. Soalan daripada Ustazah Khairatun Hisan. Ustaz, kalau halang darah istihadah keluar dengan menggunakan menda, orang hamba tak reti nak baca jenis menda macam cawang gitu ke? Adakah dikira sudah memadai? Macam cawang kali ya. Baik. Kalau letak dalam, tak ada masalah. Kalau letak dalam. Tapi kalau letak sebahagian dia di luar farak, sebahagian dalam, maka itu tidak dibolehkan. Wallahu alam. Kalau tak boleh letak kapah tapi teguh balut, kalau tak ambuh letak kapah. Soalan daripada saudara Amir Hazwang. Kalau tak ambuh letak kapah tapi teguh balut, boleh ke? Di sekarang ni letak kapah hukum dia adalah wajib. Letak kapah hukum dia adalah wajib. Melainkan dua keadaan. Yang pertamanya, perempuan saat itu rasa terganggu ataupun menyakiti dia, kalau letak kapah maka tak wajib letak kapah. Yang pertama. Yang keduanya, kalaulah dia puasa. Kalau dia boleh letak kapah. Yang pertama. Yang keduanya, dia tidak berpuasa, maka wajib dia kena letak kapas. Wajib dia kena letak kapas. Kalau dia tak letak kapah, hanya balut saja, tidak memadai. Dia pada asalnya kapah dulu, barulah balut. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Okey, agak tak ada dah. Kalau ada boleh jawab, tanya semula. Sebab hari ni ana seorang. Jadi ana okey, ustaz, bagaimana cara terbaik wanita mustahadah semasa nak solat di Masjidil Haram sedangkan wanita ini tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram? Soalan daripada Siti Ngesah Jayus. Minta maaf kalau silap baca.
Okey. Untuk soalan Puan Siti gini. Uh, orang yang hotel jauh daripada Masjidil Haram, tetapi tandah tak jauh daripada Masjidil Haram, maka boleh dia pergi ke tandah dulu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okey, tak ada lah soalan lain? Kebetulan hari ni ana ada kuliah di Surau Flag Gelung Bila. Jadi ana turun daripada madrasah dalam pukul 3 lebih tadi. Sebab perjalanan lebih kurang duduk 2 jam juga. Jadi ana kena buat live di tengah jalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana pula lelaki yang daimul hadath, masalah solat tu termasuk dengan khutbah walaupun lama masa begitu Ustaz? Allahu Rabbi, bab tu nanti ana kena tengok semula, ana lupa, wallahu alam, kita jawab dengan la adri. Soalan daripada saudara Muhammad Nazmi Hafiz. Salam Ustaz, yang jamak takdim ada daimul hadath, jadinya solat pertama dengan kedua lama berjarak sebab nak beristinja, sah ke jamak tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dia sebenarnya mesti kena ada mualat di antara jamak takdim dengan jamak takhir, tidak boleh senggang masa yang lama. Tetapi kalau senggang masa yang lama untuk maslahah sembahyang, maka itu tidak menjadi masalah. Soalan daripada Haziqah Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kaifiat wanita mustahadah solat jamak qasar? Contoh situasi di RNR. Okey, mudah je. Dia sembahyang zuhur dulu. Lepas daripada dia sembahyang zuhur, dia pun terus ambil wudu, masuk dalam tandas sekejap, buat-buat hak yang patut dia buat. Lepas tu terus dia sembahyang asar. Dan hak yang lebih mudah adalah dia buat jamak takhir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam masalah baluk semula, buat semula saat ni tu ada khilaf, maka boleh dia ambil pandangan yang kedua, hanya dia mengambil wuduk saja untuk sembahyang yang kedua. Okey, dia sembahyang zuhur, lepas daripada sembahyang zuhur, lepas tu terus dia ambil wuduk untuk sembahyang asar. Kalau dia buat jamak takdim. Hanya sekadar untuk ambil wuduk, hak tu tidak menjadi masalah kerana ia adalah maslahah sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, kita rasa sini dulu untuk petang ni, insya-Allah kita sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.